Matematik tahun 2. Topik masa dan waktu. Subtopik kenali minit. Sebelum kita mengenali jam, mari kita tengok apakah jam yang ada pada pasaran. Jam yang pertama ialah jam digital, yang mana jam ini menunjukkan masa dengan angka dalam tampilan layar digital. Angka ini ditentukan dengan mekanisme digital. Yang ini pula ialah jam analog, yang mana jam ini menunjukkan masa dengan letak dan pergerakan jarum penanda. Jam analog memiliki jarum penanda waktu, jam, minit, dan kadang-kadang ada jam analog yang ada jarum penanda saat. Jarum ini digerakkan dengan mekanisme analog yang tersusun dari roda dan gerigi. Murid-murid sila buka buku teks jilid 2, muka surat 39. Dalam gambar dialog ini, murid perempuan ni bertanya, "Ayah, garisan apakah di antara nombor-nombor ini?" Ayah pun jawab, "Oh, ini sengkatan minit." Jadi, apakah itu sengkatan minit? Sebelum kita mengenali sengkatan minit, mari kita tengok jam analog yang ada. Biasanya dalam satu jam analog ada 2 jarum penanda. Jarum penanda yang pendek ini ialah jarum jam, manakala jarum penanda yang panjang ini ialah jarum minit. Dua jarak garis pendek di dalam jam analog merupakan satu sengkatan, dan setiap sengkatan yang ada pada jam analog mewakili 1 minit. Dalam muka surat 40, murid-murid telah mempelajari satu sengatan masa mewakili 1 minit. Seperti jam analog ini, yang mana jarak antara 2 garis yang kecil mewakili 1 minit. Manakala antara 12 dengan 1 ada 5 jarak yang kecil, atau lebih dikenali sebagai 5 sengatan. 5 sengatan ini mewakili 5 minit. Cuba kita tengok jam analog pada 2A, yang mana jarum minitnya menunjukkan pada 2. Jadi, antara 12 sampai 2, ini merangkumi berapa minit? Tadi, kita sudah belajar. Dari nombor 12 sampai nombor 1 ada 5 sengatan, iaitu 5 minit. Maka, dari 1 sampai 2 ada juga 5 sengatan, juga 5 minit. Jadi, bahagian ini menunjukkan masa sebanyak 5 tambah 5, iaitu 10 minit. Cuba kita tengok jam analog pada B. Jarum minitnya menunjukkan pada 5. Jadi, bahagian ini dari 12 sampai 5 ada berapa minit? Kita cuba ukur. Dari 12 sampai 1 ada 5 sengatan.
iaitu 5 minit. Dari 1 sampai 2 ada 5 minit lagi. Jadi ia menjadi 10 minit. Seterusnya, dari 2 sampai 3 tambah lagi 5. Jadi 15. Dari 3 sampai 4 sama juga tambah 5 minit iaitu 20 minit. Dari 4 sampai 5 pula tambah lagi 5 menjadi 25. Jadi bahagian ini menunjukkan 25 minit. Melalui contoh yang tadi, kita dah ketahui bahawa bila jarum minit gerak daripada satu nombor ke nombor yang seterusnya, ia mewakili 5 minit. Jadi, untuk setiap pergerakan dari satu nombor ke nombor yang seterusnya, kita kena tambah 5. Maksudnya, bila jarum minit tunjuk pada 1 ialah 5 minit. Bila jarum minit tunjuk pada 2, ia ialah 10 minit. Bila tunjuk pada 3, 15 minit. Bila tunjuk pada 4, 20. Tunjuk pada 5, 25. Tunjuk pada 6, mewakili 30 minit. Tunjuk pada 7, mewakili 35 minit. Bila jarum minit tunjuk pada 8, ialah 40 minit. Tunjuk pada 9, 45. Tunjuk pada 10, 50 minit. Tunjuk pada 11, 55 minit. Dan bila jarum minit berjalan satu pusingan yang lengkap, ia mewakili 60 minit. Jadi, di sini murid-murid boleh perhatikan bahawa setiap pergerakan jarum minit dari satu angka ke angka yang seterusnya mewakili gandaan 5 minit. Ini adalah kaitan dengan sifir 5. Cuba kita tengok. Bila jarum minit tunjuk pada 1, kita cuba darab dengan 5. 1 darab 5 dapat 5. Bila jarum minit tunjuk pada 2, 2 darab 5 dapat 10. 3 darab 5 dapat 15. Dengan seterusnya. Contohnya, 6 darab 5 dapat 30. 7 darab 5 dapat 35. 10 darab 5 dapat 50. Dan akhir sekali bila 12 darab 5 kita dapat 60. Sekarang, mari kita tengok jam analog yang ini. Jarum minitnya tunjuk pada 3. Bila jarum tunjuk pada 3, ini dipanggil suku jam. Jadi suku jam ini mewakili berapa minit? Cuba kita tengok dan kira sama-sama. Bila 12 gerak dari 1, 5 sengatan 5 minit. 1 ke 2 menjadi 10 minit. Bergerak ke 3 tambah lagi 5 jadi 15 minit. Jadi satu suku jam mewakili 15 minit. Murid-murid boleh ingat bahawa bila suku jam maksudnya 1/4 dari bahagian bulatan. Murid-murid kena ingat satu suku jam sama dengan 15 minit. Dalam muka surat 41, cuba kita tengok jam analog 4A yang mana jarum minitnya menunjuk pada 6. Ini bermaksud jarum minit dah gerak daripada 12 sehingga ke 6. Yang mana setiap pergerakan nombor mewakili 5 minit. Jadi, bila jarum minit gerak sampai 6, ia mewakili 5, 10, 15, 20, 25, 30 minit.
Untuk 30 minit, kita ada istilah matematik yang baru, iaitu setengah jam. Maksudnya, bila jarum minit gerak daripada 12 sehingga 6, kita boleh sebut masa ini sebanyak setengah jam. Dan setengah jam ini adalah sama dengan 30 minit. Untuk pengetahuan murid-murid dalam jam analog B ini, jarum minit sudah bergerak satu pusingan yang lengkap, di mana jarum minit ini dah gerak mula dari 12 sampai ke 1, seterusnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan kembali ke 12. Satu pusingan lengkap. Satu pusingan lengkap untuk jarum minit mewakili 60 minit. Jadi murid-murid kena ingat, satu pusingan lengkap pergerakan jarum minit mewakili 60 minit. Sekarang, cuba kita tengok soalan ini. Soalan ini menunjukkan jarum minit bergerak dari 2 sampai ke 8. Jadi, adakah ini 40 minit? Murid-murid diingatkan bahawa jarum minit ini bukan bermula dari 12. Ia bermula pada nombor 2. Jadi, bila kita nak kira masa, kita kena mula dari 2 juga. Seperti yang kita ketahui, dari 2 sampai 3 ialah 5 minit. Lagi 5. Lagi 5. Lagi 5. Lagi 5 minit. Dan 5 minit. Jadi di sini kita boleh kira jumlah 5 minit yang ada. 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit dan 30 minit. Maka, bila jarum minit gerak dari 2 sampai ke 8, ia bukan 40 minit. Sebenarnya, ia adalah 30 minit. Sebab kita kena kirakan masa bermula dari nombor 2. Sekali lagi, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minit. Baik. Pengajaran untuk hari ini dah tamat. Sekian. Terima kasih.